Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Islam itu mudah. Saya bukan pakar dalam bidang agama, apatah lagi seorang ulama. Saya cuma insan biasa yang beragama Islam. Saya tahu ramai berkata kalau nak bercakap mengenai agama mesti cukup ilmu di dada. Jadi anda boleh memilih sama ada untuk terus menonton ataupun anda boleh lupakan sahaja video ini. Jika anda sudi mendengar dan menonton, ini adalah pandangan saya mengenai Islam yang saya faham melalui kuliah-kuliah agama dan juga pembacaan. Tujuannya adalah untuk memudahkan penganut agama Islam yang baru hendak berjinak-jinak dengan agama ini dan supaya mereka mengerti mengapa agama Islam itu adalah agama yang mudah. Saya berpendapat imej Islam tercemar dan Islam nampak susah sebab ramai umat Islam yang tidak beramal seperti mana yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ramai umat Islam hari ini yang menyempitkan agama dan terlalu banyak menokok tambah amalan sehingga Islam itu nampak satu agama yang susah, sangat rigid dan sempit. Tidak heran mengapa ramai agama orang Islam terdorong menjadi pelampau agama. Konsep asas amalan di dalam ajaran Islam adalah menjalin dan memelihara hubungan dengan penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Di dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka umat Islam perlu membuktikannya dengan perbuatan, iaitu mematuhi dan melaksanakan 5 rukun Islam. Di samping di dalam bentuk perbuatan, umat Islam perlu mempunyai keyakinan hati dan kepercayaan yang terkandung di dalam rukun iman yang ada 6 perkara. Rukun Islam ada 5 perkara, iaitu yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, sembahyang 5 waktu 1 hari. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Rukun Islam kelima adalah mengerjakan haji jika berkemampuan. Inilah sahaja perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh Allah untuk umat Islam wajib melakukannya. Hanya sembahyang perlu dilakukan setiap hari. Tetapi di samping hikmah yang banyak mengenai nilai kerohanian sembahyang, ianya juga mempunyai nilai kepada kesihatan fizikal. Begitu juga dengan berpuasa, ibadah yang dilakukan hanya sebulan di dalam 1 tahun, juga mempunyai nilai kerohanian dan pengajaran yang besar dan fungsi kesihatan fizikal yang diiktiraf oleh pakar perubatan. Zakat dengan syarat-syaratnya pula adalah ibadah yang bertujuan menolong orang Islam yang lain. Ianya mempunyai nilai moral yang sangat tinggi termasuk penyucian harta dan hati. Mengerjakan haji pula diwajibkan sekali seumur hidup kepada yang berkemampuan. Haji membawa umat Islam kepada dimensi yang lebih besar kerana terlalu banyak nilai moral dan pengajaran yang terkandung di dalam ibadah ini. Seluruh umat Islam dari serata dunia tertumpu ke pusat yang menjadi arah pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam dan juga tempat di mana Islam itu mula dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam wajib dilaksanakan oleh semua orang Islam dengan syarat-syaratnya dan di dalam meringankan pelaksanaannya Allah memberi terlalu banyak kelonggaran dan timbang rasa sesuai dengan sifatnya yang Maha Pemurah, Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Manakala rukun iman ada 6 perkara, iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman hanya melibatkan hati dan kepercayaan, tidak memerlukan tenaga dan lain-lain bentuk pengorbanan. Di samping kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan melaksanakan segala suruhan-suruhannya, maka kita juga perlu menjaga hubungan kita dengan manusia. Di dalam menjaga hubungan dengan manusia, kita harus faham bahawa berdosa dengan Allah boleh dihapuskan dengan bertaubat. Tetapi ada dosa dengan manusia yang akan hilang hanya jika kita menyelesaikannya dengan manusia tersebut. Taubat kita kepada Allah tidak terhapus dosa kita sesama manusia selagi kita tidak memohon maaf dan menyelesaikannya di dunia. Jika tidak selesai di dunia, maka di akhirat kelak kita akan menerima pembalasan. Kita perlu menjaga hubungan dengan ibu bapa kita sehingga mereka menghembuskan nafas terakhir. Malah kita disuruh untuk berdoakan mereka apabila mereka meninggal dunia. Menjaga hubungan dengan adik-beradik kita.
menjaga hubungan dengan anak-anak, menjaga hubungan dengan saudara mara kita, menjaga hubungan dengan jiran-jiran kita, menjaga hubungan dengan rakan-rakan kita, menjaga hubungan dengan rakan sekerja, majikan dan pekerja-pekerja kita, menjaga hubungan dengan orang Islam yang lain, dan tidak lupa juga menjaga hubungan kita dengan orang-orang lain yang bukan beragama Islam. Semua adab-adab di dalam menjaga hubungan sesama manusia ini ditunjuk ajar oleh Al-Quran dan panduan dari Nabi Muhammad SAW. Jika hubungan ini dijaga dengan sebaik mungkin, bukan sahaja kebaikannya akan datang kepada diri kita sendiri, tetapi kita akan mendapat melihat dunia ini menjadi lebih aman dan makmur. Islam menjadi agama yang dihormati, disanjung tinggi dan dapat menarik lebih ramai bilangan penganutnya di seluruh pelosok dunia. Di dalam amalan agama Islam ada dua perkara yang perlu difahami oleh semua umat Islam, iaitu syariat atau syariah dan fiqh. Syariat adalah asas nilai prinsip hukum yang ditetapkan oleh syarak sebagai fundamental hukum Islam, bersandarkan nas-nas yang muktamad. Tidak boleh ditokok tambah, dimodifikasi dan dimansuhkan kerana ia bersifat samawi ataupun produk Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala fiqh adalah bagaimana melaksanakan syariat yang telah ditetapkan secara praktikal. Banyak perkara-perkara praktikal ini tidak dinyatakan dengan khusus di dalam Al-Quran dan ianya ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW. Fiqh adalah usaha kajian pemikiran manusia untuk memahami, mentafsir dan merumuskan kaedah pelaksanaan hukum syarak. Oleh itu, fiqh bersifat manusiawi yang akan mengalami perubahan dan perkembangan mengikut dinamisme ilmu dan pengetahuan. Dengan perkembangan hidup manusia dan teknologi yang semakin pesat, banyak fatwa-fatwa baru perlu dikeluarkan dan fatwa-fatwa terdahulu perlu dinilai semula. Inilah salah satu contoh yang dimaksudkan dengan fiqh bersifat manusiawi yang akan mengalami perubahan. Disebabkan oleh perbezaan pandangan dan interpretasi teks Al-Quran dan Sunnah, khususnya di dalam ilmu fiqh, maka wujudlah 4 mazhab iaitu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi yang semuanya diperakui. Disebabkan oleh fiqh yang bersifat manusiawi dan tidak diturunkan terus dari Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jelas maknanya dari Nabi Muhammad SAW, maka semua hukum fiqh di dalam satu mazhab tidak boleh dianggap sesuatu yang muktamad dan terbaik setaraf dengan ketetapan syariat. Sebahagian besarnya adalah hasil kajian dan ijtihad manusiawi. Jadi kita boleh menerima pandangan dari mazhab-mazhab lain selagi ianya dari 4 mazhab yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan Allah? Terdapat 6 prinsip yang perlu difahami untuk kita dapat memelihara hubungan dengan Allah. Prinsip pertama adalah tujuan utama kita memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menanam sifat kecintaan, kepatuhan dan keyakinan penuh bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan kita yang sebenarnya. Prinsip yang kedua adalah jika kita ingin menjaga hubungan kita dengan Allah, kita wajib melaksanakan semua rukun Islam dengan sempurna. Saya tekankan perkataan sempurna. Prinsip ketiga adalah kita wajib menanamkan kepercayaan dan keyakinan 6 rukun Islam. Prinsip keempat, dalam kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri dari larangannya, kita hendaklah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Prinsip kelima, amalan ibadah yang kita lakukan hendaklah berpandukan kepada amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada hadis yang sahih. Maka di dalam kita memastikan amalan kita itu bertepatan dengan ajaran Islam, kita perlu memilih guru yang tepat kepada kita sebagai rujukan. Guru tersebut adalah pakar dalam bidang ilmu fiqh dan hadis. Apabila kita sudah memilih guru yang tepat sebagai rujukan kita, maka kita sudah meletakkan tanggungjawab memfatwa sesuatu hukum itu kepada guru yang kita pilih. Akhir sekali, prinsip ke-6, kita perlu menghormati dan menjadikan rujukan melalui guru yang kita pilih terhadap ajaran 4 mazhab iaitu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi dalam melaksanakan ibadah. Tidak merendah-rendahkan ajaran mazhab lain, apatah lagi menyesatkan ajaran mazhab lain selagi ianya adalah 4 mazhab yang tersebut. Di dalam melakukan ibadah, kita tidak menokok tambah amalan-amalan tanpa dalil yang sahih.
Terdapat 6 prinsip ataupun sifat-sifat yang perlu diamalkan supaya kita dapat menjaga hubungan kita dengan manusia. Pertama adalah kita berbaik sangka dan berfikiran positif. Kedua, memiliki sifat mesra, berfikiran terbuka dan menerima perbezaan pendapat, mampu untuk meraihkan perbezaan pendapat dengan harmoni. Yang ketiga, mempercayai bahawa lebih banyak kita memberi, sama ada dalam bentuk material ataupun ilmu, maka lebih banyak kita akan mendapat imbuhan sama ada di dunia dan di akhirat, ataupun kedua-duanya sekali. Yang keempat, untuk menjaga hubungan dengan manusia adalah kita jauhkan sifat mengumpat dan melayan orang-orang yang buruk akhlaknya, seperti orang yang suka menyampaikan keaiban orang lain dan bersifat seperti batu api. Yang kelima, kita tidak mudah merendah-rendahkan orang lain dan melabel-label orang lain dengan pelbagai gelaran. Ini adalah sifat ego yang buruk dan iri hati yang perlu dijauhkan dari diri kita. Yang keenam adalah kita perlu memiliki sifat gembira dan suka dengan pencapaian orang lain, menganggap kejayaan orang lain itu adalah juga kejayaan kita. Sifat iri hati boleh merosakkan diri sendiri dan menjejaskan hubungan kita dengan orang lain. Di samping kita memelihara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia lain, jangan kita lupa bahawa sifat yang ada pada diri kita inilah yang akan menentukan sama ada kita dapat melaksanakan segala suruhan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan manusia lain. Terdapat sekurang-kurangnya 6 ciri atau sifat yang penting pada diri kita yang jika kita memilikinya, pasti kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Yang pertama, sifat merendah diri. Yang kedua, sifat jujur dan amanah. Yang ketiga, bersifat mudah bertolak ansur. Yang keempat, berfikiran positif dan berbaik sangka. Mempunyai sifat sabar dan dapat mengawal emosi dengan baik. Dan keenam, redha dan bersyukur dengan apa sahaja yang kita miliki. Sekian pandangan saya mengenai Islam itu mudah. Semoga dapat dimanfaatkan oleh semua umat Islam dan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.